Kenang sejarah pembentukan rasmi Malaysia. Itu antara fokus yang dibawakan negeri di bawah bayu. Kita teruskan lintas langsung bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan Syarizam. Terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2020 disambut dalam suasana sederhana mengikut norma baharu sebagai langkah mengekang penularan wabak COVID-19 di negara ini. Bagaimanapun, ia tetap padat dengan pengisian bermakna mengenang sejarah pembentukan rasmi Malaysia pada 16 September 1963. Sambutan bermula 9 pagi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Majlis yang dihadiri 500 tetamu terdiri daripada barisan kepimpinan negeri, ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri dimulakan dengan upacara menaikkan bendera jalur gemilang dan bendera negeri. Acara disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni, Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, barisan kepimpinan negeri dan penjawat awam. Majlis diteruskan dengan acara memotong kek sempena sambutan Hari Malaysia, diikuti persembahan khas daripada artis budaya Jabatan Kebudayaan Negeri Sabah. Sementara itu, Datuk Muhammad Syafiee menjelaskan tarikh 16 September 1963 cukup signifikan dengan pembentukan Malaysia menerusi penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sekaligus bebas dari penjajahan. Justru rakyat Sabah diminta menghargai pengorbanan pejuang terdahulu dalam memastikan negara mencapai kemerdekaan. Jadi saya harap kita dapat memupuk perpaduan yang kental di kalangan masyarakat, tidak mengira agama, tidak mengira kaumnya, tidak mengira batasan daerahnya. Yang penting kepada kita ialah kita membina sebuah negara yang makmur, perpaduannya kental untuk membolehkan kita dapat bangunkan negara Malaysia. Tambahnya, asas itu penting bagi membina sebuah negara yang makmur dan membangun demi kesejahteraan rakyat. Beliau bercakap dalam sidang media selepas sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah. Penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak turut menyaksikan Singapura keluar daripada gagasan Malaysia pada 9 Ogos 1965. Namun sejak itu, Malaysia terus marah ke depan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Menginjak 57 tahun penyatuan itu, warga Sabah berkongsi pengertian Hari Malaysia selain aspirasi menjelang pilihan raya umum DUN Sabah ke-16. Kebanyakan yang ditemui mengharapkan yang terbaik untuk rakyat Sabah, tidak kira pihak mana yang akan mendapat mandat membentuk kerajaan selepas ini. Saya satu siap. Hope for the best. Tidak kira siapa yang memerintah, tidak kira kerajaan yang sebelum ini ataupun kerajaan baru, what we hope is for the best. Harapan kami sebagai rakyat Sabah, semoga ada perubahan yang lebih baik daripada sebelum ini. Yang penting dapat membela nasib masyarakat di Sabah. Saya harap diorang dapat menuntut hak Sabah sebab kita ini tinggalan daripada pembangunan. Nah, saya harap itulah Sabah ini bangunlah baik salah pas media. Pada kerajaan pemerintah nanti perintah dengan amanah, integriti dan penuh dengan tanggungjawab. Sebab itulah tanggungjawab sebuah kerajaan ataupun seorang pemimpin untuk melaksanakan tanggungjawab dan juga menyelesaikan masalah rakyat dan jemaah. Hopefully kita punya pemimpin yang parti mana yang menang tu jagalah rakyat baik-baik dan cuba mantapkan mana yang tidak baik, kasih senang kita punya rakyat, jangan kasih susah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengumumkan kabar gembira buat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai beberapa perkara melibatkan Perjanjian Malaysia MA63 dalam keputusan khas sempena Hari Malaysia malam ini. Segala apa yang telah pun termaktub hitam putih, baik hak Sabah, itu hak rakyat Sabah. MA63 memang sudah pun kesedaran. Ini akan kita laksanakan. Saya tidak mau umumkan, tapi malam ini sepenuh Hari Malaysia, saya akan umumkan secara lebih terperinci apa yang kita akan lakukan untuk melaksanakan MA63. Perdana Menteri turut mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan akan berbincang untuk melihat semula keperluan meneruskan pemberian bantuan kepada rakyat yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19.
Sementara itu, Tan Sri Muhyiddin yang juga pengurusi PN mengumumkan Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah GRS merupakan komitmen Kerajaan Perikatan Nasional PN pulihkan ekonomi rakyat Sabah sekiranya rakyat memberi mandat. Tegasnya, penambahbaikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Sabah adalah fokus hubungan Kerajaan Persekutuan dan negeri. Komitmen luar biasa diperlukan untuk membantu rakyat Sabah berdepan dengan situasi sukar akibat pandemik COVID-19. Setakat usaha yang nak dibuat seperti biasa tidak mencukupi. Untuk nak membantu supaya rakyat Sabah yang sebahagiannya sudah jatuh miskin, yang dahulunya tidak begitu, kerana kesukaran yang mereka hadapi di waktu COVID-19 ini sedang melanda negara kita dan khususnya juga di negeri Sabah. Maka oleh sebab itu, komitmen yang pihak kita adakan pada hari ini kepada rakyat Sabah bukan komitmen biasa. It is not the usual commitment. Ini adalah komitmen luar biasa. Beliau mengumumkan perkara itu pada Majlis Pelancaran Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah GRS di Kota Kinabalu. Menurutnya, kesan pandemik COVID-19 menyebabkan kesan ekonomi yang menjejaskan semua negeri, khususnya Sabah. Oleh itu, tindakan cepat perlu dilakukan bagi mengembalikan ekonomi Sabah berada di landasan betul. Aku Janji bertemakan Sayangi Sabah itu mempunyai 9 perkara, iaitu infrastruktur, ekonomi, peluang pekerjaan, perkhidmatan awam negeri Sabah, kesihatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan modal insan, keselamatan, belia dan pembangunan wanita. Manifesto Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO bagi PRU DUN Sabah ke-16 bertemakan rundingan baharu dan tawaran baharu. Pelancarannya dirasmikan Ketua Umum USNO Tan Sri Pandikar Amin Mulia di Kota Kinabalu. Tan Sri Pandikar Amin yang juga calon DUN N08 Pintasan menjelaskan 5 perkara diberi penekanan dalam rundingan baharu, antaranya usaha mengukuhkan kawalan keselamatan di Sabah khususnya kawasan berisiko tinggi, juga pembangunan infrastruktur demi keselesaan penduduk dan kajian semula ke atas hasil dan royalti petroleum. Dalam manifestonya, USNO turut menawarkan kerajaan bebas rasuah memperjuang isu tanah adat dan hak bumi putera Sabah serta meningkatkan taraf hidup penduduk negeri di bawah bayu. 47 calon bertanding mewakili USNO bagi PRU DUN Sabah ke-16. Pada masa sama, Parti Cinta Sabah PCS mengumumkan manifestonya untuk memberikan rakyat Sabah pilihan terbaik. Parti berkenaan tidak mahu retorik atau bermain politik kempen, sebaliknya mahu jujur memperjuang hak rakyat. Menurut manifesto perjuangan PCS yang dikongsikan di laman Facebook parti berkenaan, Presidennya Datuk Seri Anifah Aman berjanji pengalamannya selama lebih 22 tahun akan dimanfaatkan untuk negeri tercinta. PCS juga katanya akan memberikan rakyat negeri ini sebuah kerajaan yang komited dalam membawa Sabah ke tahap yang lebih tinggi. Geran prihatin itu dilihat sebagai yang baik. Ini adalah satu inisiatif yang dapat meringankan beban terutama rakyat Malaysia yang dalam kesusahan. Usaha kerajaan untuk membantu usahawan-usahawan dari segi geran bantuan ini sangat-sangat membantu. Kami amat harap kerajaan lah bantu ini peniaga-peniaga kecil ini. Sekarang ada bagus tak?